Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan menjelaskan tentang topik kemahiran mendengar. Apa itu kemahiran mendengar? Kita biasa mendengar, tetapi adakah kita mendengar dengan jelas dan berkesan? Kemahiran mendengar adalah satu proses penerimaan maklumat secara mental oleh seseorang individu dalam usaha untuk memahami, menterjemah dan memberi maklum balas terhadap mesej yang diterima secara berkesan. Dalam proses mendengar, ia melibatkan dua pihak, yang mana satu yang dinamakan sebagai penghantar maklumat, iaitu pembicara, dan pihak yang kedua adalah penerima maklumat. Okey, di sini kita highlightkan penerimaan maklumat secara mental bermaksud maklumat-maklumat yang diterima akan diproses melalui minda kita sebagai penerima. Untuk memahaminya, menterjemahkan apakah yang hendak disampaikan dan memberi maklum balas ataupun respon terhadap input atau mesej yang diterima secara berkesan. Maksud yang diterima secara berkesan di sini adalah si penyampai berjaya menyampaikan maksud ataupun maklumat tadi dan diterima oleh si penerima dengan betul. Okey, untuk memastikan seseorang itu menerima mesej secara berkesan, terdapat beberapa peringkat yang perlu dilalui yang mana dinamakan sebagai proses mendengar. Proses pertama dalam mendengar ialah menerima. Apa yang diterima adalah maklumat. Penerimaan mesej ini ataupun maklumat ini dia tidak terhad kepada mesej secara lisan, tetapi juga termasuk kepada penerimaan mesej bukan lisan. Okey, untuk mesej bukan lisan ini dia merujuk kepada isyarat, mimik muka, nada suara dan sebagainya lah. Okey, si penerima maklumat perlu memberi fokus kepada kedua-dua bentuk mesej untuk memastikan mesej yang disampaikan itu dapat diterima dengan berkesan. Selain itu, si penerima juga perlu mengelakkan sebarang gangguan sama ada daripada persekitaran luar ataupun dalaman diri penerima itu untuk memastikan apa yang disampaikan oleh si pembicara itu dapat diterima dengan berkesan. Okey, manakala bagi si pembicara pula, pembicara perlu memfokuskan kepada maklum balas yang bakal diterima ataupun maklum balas yang sebelum ini untuk memastikan dia dapat menyampaikan mesej itu dengan baik dan diterima dengan baik oleh si penerima. Proses yang kedua adalah memahami. Memahami adalah peringkat di mana pendengar berusaha untuk mentafsir dan menganalisis maksud mesej yang disampaikan oleh pembicara. Untuk meningkatkan kefahaman terhadap penyampaian mesej yang disampaikan oleh si pembicara, pendengar harus bijak untuk menghubungkan maklumat baharu yang diterima dengan maklumat sedia ada. Selain itu, pendengar juga boleh mengaitkan isi kandungan mesej ataupun maklumat tersebut dengan kandungan yang hendak disampaikan oleh si pembicara. Proses yang ketiga adalah mengingati. Mengingati merupakan satu proses yang sangat penting pada peringkat ini.
Ini kerana si pendengar bukan sahaja akan menerima dan menterjemahkan mesej, tetapi si pendengar juga perlu menyimpan mesej tersebut di dalam minda. Tujuannya adalah mesej yang disimpan itu boleh dikeluarkan apabila diperlukan nanti. Seterusnya adalah proses menilai. Pada peringkat ini, mesej yang diterima akan difahami dan akan dinilai berdasarkan mesej yang diterima sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Okey, kemudian daripada mesej yang diterima tadi, si pendengar ataupun si penerima maklumat akan cuba membuat andaian ataupun tanggapan yang tepat berdasarkan penyampaian oleh si pembicara. Untuk itu, apa yang perlu dilakukan oleh si pendengar ialah dia perlu bertindak ataupun terlibat secara aktif semasa proses mendengar. Maksudnya, si pendengar aktif untuk mengambil bahagian dalam mencari bukti, mengumpul fakta, pendapat dan tidak menilai secara berat sebelah ataupun memberi prejudis terhadap mesej yang hendak disampaikan. Dan proses yang terakhir dalam proses mendengar adalah memberi tindak balas ataupun maklum balas. Maklum balas boleh disampaikan sama ada secara lisan ataupun bukan lisan. Kalau secara lisan maksudnya dengan bertanyakan soalan ataupun melalui bukan lisan iaitu secara bertulis. Okey, pada peringkat ini juga si penyampai boleh mengetahui keberkesanan ataupun darjah penyampaian mesej yang telah dilakukan sama ada berjaya atau tidak ataupun berkesan atau tidak proses penyampaian tadi. Okey, di sini cikgu cuba untuk berkongsi satu tips untuk pelajar-pelajar sekalian mudah mengingati kelima-lima proses mendengar. Okey, dengar ya. Ku cuba untuk menerima dan memahamimu, namun mengingatimu memaksa aku untuk menilai mengapa kau tidak memberi maklum balas kepadaku. Mendengar secara berkesan merujuk kepada seseorang yang mendengar mesej daripada penghantar dapat menerima maklumat tersebut dengan baik. Okey, di sini terdapat 3 teknik untuk memastikan kita mendengar secara berkesan. Okey, teknik yang pertama adalah mendengar secara empati dan objektif. Yang kedua, mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Dan yang ketiga, mendengar secara cetek dan mendalam. Okey, teknik mendengar secara berkesan yang pertama adalah mendengar secara empati dan objektif. Apa yang dimaksudkan mendengar secara empati dan objektif ialah si pendengar berusaha untuk memahami dan menyelami maksud ataupun perasaan si pembicara. Okey, di sini pendengar yang mendengar secara empati akan menunjukkan melalui sikap dan tingkah lakunya untuk memahami serta menyelami maksud mesej yang disampaikan oleh si pembicara. Teknik yang kedua dalam mendengar secara berkesan adalah mendengar secara kritikal dan non-judgmental. Okey, mendengar secara kritikal bermaksud si pendengar mampu untuk menilai kesahihan sesuatu fakta yang disampaikan oleh si pembicara. Okey, di sini si pendengar perlu mempunyai penguasaan dan
kemahiran mendengar yang tinggi, ya, untuk dia menilai sama ada fakta yang diberi oleh si pembicara itu sahih atau tidak. Manakala non-judgmental pula adalah si pendengar tidak membuat penilaian awal ataupun persepsi awal terhadap maklumat yang cuba disampaikan oleh si pembicara. Ya, si pendengar akan cuba untuk memberi respon ataupun maklum balas setelah semua maklumat diterima dan penjelasan telah diberi oleh si pembicara. Teknik yang ketiga pula adalah mendengar secara cetek dan mendalam. Mendengar secara cetek bermaksud si pendengar hanya menerima ataupun mendengar mesej ataupun maklumat-maklumat asas sahaja. Manakala secara mendalam pula, si penerima akan cuba mendapatkan maklumat yang cukup untuk membolehkannya berhujah ataupun memberi pandangan terhadap mesej yang disampaikan oleh si pembicara. Apa pula yang dikatakan dengan mendengar secara aktif? Mendengar secara aktif merujuk kepada pendengar berupaya menterjemahkan mesej tersebut dengan menimbangkan faktor situasi, emosi penyampai mesej, bahasa badan dan berjaya mentafsirkan mesej yang tersirat. Okay, terdapat 3 teknik, ya, 3 teknik untuk mendengar secara aktif. Antaranya mengulang maksud pembicara, yang mana di sini si pendengar akan cuba mengulangkan maklumat-maklumat penting ataupun fakta-fakta yang penting dengan tujuan untuk memahami dan memudahkan si pendengar mengingati apa yang disampaikan oleh si pembicara. Yang kedua adalah meluahkan kefahaman terhadap perasaan si pembicara. Pendengar akan memahami dengan jelas semua kandungan dan maklumat yang ingin disampaikan oleh si pembicara. Ya, pendengar yang berjaya menyelami perasaan pembicara dan berkongsi emosi serta objektif yang disampaikan oleh si pembicara menunjukkan pendengar itu adalah pendengar yang aktif. Okey. Teknik yang ketiga adalah dengan menanyakan soalan. Dengan menanyakan soalan, membolehkan si pembicara memastikan bahawa maklumat yang disampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh si penerima. Okay. Selain itu juga, pendengar yang dapat menanyakan soalan menunjukkan kefahamannya kepada isi kandungan ataupun maklumat yang cuba disampaikan oleh si pembicara. Okey, itu sahaja dari cikgu untuk sesi kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih dan semoga apa yang cikgu sampaikan pada sesi ini dapat dimanfaatkan dengan baik.